الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihat أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. Amma ba'du faya ibadallah, sekalian sahabat-sahabat ukhwah yang dirahmati Allah, yang dirindui baginda sallallahu alaihi wasallam, yang hamba kasihi. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji hanya tertentu bagi Allah. Alhamdulillah, kalimah yang mulia yang menghubungkan di antara makhluk hamba yang mukmin bersama penciptanya yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi serta isi kandungannya, yang telah melimpah kurniakan rahmat kepada kita, memberi nafas, memberi kehidupan, memberi makan minum, tempat tinggal dan keselesaan, serta segala persiapan dan persediaan yang telah Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi. Alhamdulillah, hanya itu lafaz yang terpancul, yang terpancar daripada bibir kita setiap kali menikmati rahmat daripada Allah Ta'ala. Hidupkan hati dengan terus rasa bersyukur kerana la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang banyak bersyukur kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala akan tambahkan lagi dengan kesyukuran demi kesyukuran. Alhamdulillah, 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 dengan izinnya kita kembali lagi pagi ini untuk sama-sama kita berjihad cara kita, nah, berjihad cara kita menuntut ilmu Allah Ta'ala melalui sedikit perkongsian ilmu yang mana kita cedok ambil daripada kitab atas satu nama yang diterbitkan, iaitu Hadis 40 Matan Arba'in. Nah, Hadis 40 tu Matan Arba'in lah. Matan Arba'in tu Hadis 40 lah. Yang dikarang, yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini telah pun dihadirkan kepada seluruh umat manusia daripada zaman Imam Nawawi lagi hingga sampai ke hari ini ianya masih digunakan pakai, dan mudah-mudahan diperpanjangkan segala pahala daripada mereka yang telah pun menginfakkan kitab-kitab ni. Sebab kita maklum, sahabat kita di kalangan ukhuwah muslimah ada sahabat-sahabat kita yang bermurah hati mewakafkan kitab ini. Lagi inilah cara kita berjihad. Kalau kita tak mampu nak bawa pedang, nak bawa senjata, nak menanggung senjata di medan peperangan atas syahid fisabilillah, tapi kita mampu dengan cara kita berbelanja di jalan Allah untuk sama-sama kita berjihad memerangi kejahilan yang memang ada dalam diri kita. Tidak ada satu makhluk pun yang lahir-lahir cerdik dah. Semuanya kita tak reti apa, semua kita jahil. Daripada jahil itu kita perangi ia dengan ilmu. Maka barang siapa yang membelanjakan hartanya di jalan menuntut ilmu, pahalanya seperti berjihad. Berbetulan dengan hadis yang ke-8 yang akan kita baca sebentar lagi, iaitu hadis yang bertajuk perintah berjihad. Perintah berjihad. Baik. Jihad ni apa? Kita kena tahu dulu jihad ni apa. Jihad ni atas maksud dalam bahasa Arab daripada perkataan jahada yajhadu. Maksud dia bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh atas apa perbuatan yang baik, buat sungguh-sungguh. Jangan buat sambil lewa atau sekadar melepas batuk di tangga, kata peribahasa. Kata batuk. Ataupun sekadar menunaikan kewajipan secara adat. Ada suruh buat. Orang buat, aku buat. Tapi tidak ada kesungguhan di dalam melakukan ibadah. Maka tak tercapai lagi maksud jihad. Apa maksud jihad ni? Bersungguh-sungguh dalam beramal.
Apa juga kebaikan kita buat. Sama ada sepaling halus kebaikan yang kita lakukan. Sampailah sebesar-besar kebaikan yang kita lakukan. Maka hendaklah kita berjihad. Sungguh-sungguh buat. Yang mana hadis ini akan memfokuskan kepada kita iaitu tentang kesungguhan. Nah, kesungguhan di dalam satu-satu amal. Baik, kita baca dulu hadis ni lah. Kita sama-sama baca matan hadis dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Arti hadis daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya memerangi manusia. Tengok dia tulis nombor 1, baca nota kaki kat bawah. Apa dia? Memerangi manusia itu, memerangi manusia maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memerangi orang kafir. Kalau dalam kitab tu tulis menerangi, tambah M lah, bukan menerangi, memerangi lah. Memerangi orang-orang kafir, penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah api dan sebagainya. Adapun ahli-ahli kitab maka tidak boleh diperangi. Itu maksud memerangi manusia. Nombor 1. Okey, tengok atas balik. Sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Maka apabila mereka melaksanakan semua yang demikian itu, terpeliharalah mereka daripada aku, darah dan harta mereka kecuali dengan hak Islam. Dan perhitungan mereka terserahlah atas Allah Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Okey, kita tengok dekat yang dia kata, terpeliharalah mereka daripada aku. Dia tulis nombor 2 kecil. Tengok nota kaki di bawah dia. Nah. Apa dia yang dikatakan terpelihara mereka daripada aku? Yakni apabila seseorang itu telah mengucap 2 kalimah syahadah, bersembahyang dan mengeluarkan zakat, maka terpeliharalah darahnya dan harta bendanya. Dalam hadis di atas tidak disebut puasa dan haji. Ialah menunjukkan tidak dibunuh orang-orang yang meninggalkan puasa. Tetapi dipenjara dan ditahan makan minumnya. Dan ibadah haji adalah kewajipan yang boleh dikerjakan secara lambat. Maka tidaklah dibunuh orang yang tidak mengerjakannya. Adapun ketiga-tiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis di atas adalah dibunuh orang yang meninggalkannya. Okey. Ini satu hadis yang dibawa datang sempena perintah berjihad yang Allah Ta'ala keluarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak mahu mengikut ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun satu ketika dulu pernah Islam itu disebut bahawasanya Islam itu terdiri atas hujung pedang Muhammad, atas peperangan. Kerana apa? Kerana Islam itu bersifat ganas. Sebenarnya baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang begitu menyintai kedamaian. Mengasihi pada kedamaian. Tidak sewenang-wenangnya untuk berperang kecuali atas perintah Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak perintah, Nabi takkan berperang dengan semudah-mudah. Macam tu saja Nabi nak bunuh orang. Yang mana di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ni siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Yang mana kata beliau, aku dengar, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Umirtu. Ha, umirtu. Aku diperintahkan. Ini dikatakan isim fi'il mudhari' bina majhul. Umirtu. Aku diperintahkan. Oleh siapa yang perintah? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dia katakan bahawasanya perintah ini perintah yang bukan bermaksud wajib. Nah, bukan bermaksud wajib, tetapi suruh basmi sungguh-sungguh. Nah, basmi sungguh-sungguh tu yang dia kata berjihad tu. Suruh sungguh-sungguh buat apa? An uqatila. Bahawasanya untuk memerangi. Di sini yang dimaksudkan memerangi ni bukan pi bunuh. Uqatila ini daripada perkataan qatala yang bermaksud bunuh. Qatala, uqatila, yuqatilu. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang engkar atas perintah Allah. Ha? Kesungguhan ini adalah untuk mengajak orang-orang ke arah Islam. Yang ni yang Allah Ta'ala perintah. Ajak sungguh-sungguh. Itu yang dikatakan jihad tu. Ajaknya bukan ajak main-main. Jom semayang. Amalan nantilah. Jom semayang. Tak baik. Tak semayang. Tak boleh. Kita orang Islam. Syiar Islam adalah solat. Tak apalah, hampa pilih dulu. Jomlah kita pergi. Suruh ni suruh sungguh-sungguh. Sat lagi suruh pula. Sat lagi masuk waktu suruh pula. Tanya pula. Suruh sungguh-sungguh macam mana kita duduk ajak anak pinak kita. Macam itulah kita dengan manusia-manusia yang lain. Walaupun orang sampai meluat tengok. Dia ni kalau main tengok ada yang tak kenal lagi. Dia nanti katalah. Dia nak perbetulkan sebab apa. Dia orang yang sedang mujahadah. Orang yang berjihad. Nak suruh orang buat benar-benar untuk menegakkan akidah. Untuk menegakkan hak dan menumpaskan yang batil. Itu orang jihad. Dia kalau di atas jalan Allah ni memang serius. Yang ni tak boleh buat main-main. Maka Allah Ta'ala perintah suruh buat sungguh-sungguh. Bukan perintah di sini seperti mana fahaman setengah puak Mu'tazilah. Bunuh. Bunuh tu bukan dia suruh bunuh terus. Dia habak sungguh-sungguh punya suruh. Kira setiap kali kita jumpa dia, kita tengok dia, kita suruh. Macam kita duk suruh anak-anak kita bersolat, gerak hari-hari gerak daripada sembahyang subuh. Tanpa rasa jemu, hang suka bangkitkan, tak suka ke aku akan suruh juga lagi tak nampak kelibat dia bangun, lagi itulah kita suruh. Umirtu an uqatil. Suruh aku perangi sungguh-sungguh. Perangi apa? Perangi hak malas. Yang suka nak culat tentang sembahyang. Yang suka nak, kalau boleh tak mau sembahyang, rajin sembahyang, tak mau tak sembahyang. Dia kena sungguh-sungguh. Ni yang dia kata an uqatil. Suruh ni suruh sungguh-sungguh. Kita hak yang dalam rumah boleh nak suruh sungguh-sungguh. Kalau hak yang di luar rumah. Nabi SAW dipertanggungjawabkan untuk memberi dakwah hak yang di luar daripada rumah. Maka Nabi mengajak para sahabat untuk sama-sama beruqatil. Apa dia ni? Bukan perang saja. Perang bukan dengan sewenang-wenangnya. Tetapi jumpa saja bagi tahu. Allah itu tunggal. Allah itu asa. Sampai bila ni kita nak kena? Sampai kata Nabi. Sehinggalah manusia yang kita perangi itu. Yashhadu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Sampailah dia mengucap bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Sah dia Islam. Sampai dia masuk Islam. Kalaulah nak dipandangkan dari segi kita punya jihad. Kita tak banyak mana tu. Jihad kita tak banyak mana. Kita masih lagi di dalam memerintah Islam sesama Islam untuk mendirikan solat. Kita masih memerintah Islam sesama Islam untuk berpuasa. Untuk berzakat. Itu yang masih kita memerintah. Bahkan kita tak mampu untuk memerintah secara mujahadah, secara bersungguh-sungguh orang yang bukan Islam untuk mengucap kalimah syahadah.
Kenapa kita tak mampu? Wadzalika adhaful iman. Kata Nabi SAW, orang itu adalah orang yang paling lemah imannya. Maka orang yang paling lemah imannya, orang yang tak berani nak menegur atas jalan kebenaran. Bila nak tegur saja dia suruh orang. Hang tegur Ustaz. Hang berani. Aku takut. Nah, atas jalan kebaikan. Hingga dia takut. Takut sekali orang kata kita ni bajet. Bagus. Takut orang kata dekat kita balik. Alah hang pun baru 2-3 hari. Kena Allah. Dah nak ajak aku pula. Dulu kita 2 kali 5 lah. Hang lagi teruk daripada aku. Kita jadi takut. Nah, bahkan kalau kita tengok para sahabat pun semua mereka berlatar belakangkan daripada jahiliah kemudian berhijrah. Nah, berhijrah untuk menjadi lebih baik dan seterusnya berani bangun untuk berjihad untuk uqatil, memerangi benar-benar dengan perkataan terlebih dahulu. Perangi kita untuk orang bersyahadah ni dengan perkataan terlebih dahulu. Dan kemudian baru mai perbuatan. Yang mana para ulama hadis telah pun mentafsirkan bahawasanya hadis yang kita baca ini berdasarkan sejarah yang telah berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Nah, hadis yang kita baca ni. Dan tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka dilantiklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila naik Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang Arab ni sebahagiannya jadi kafir. Sebab apa? Muhammad dah tak ada. Bila tak ada kepala, tak ada ketua negara, dia kata, untuk apa terus dalam agama ni? Siapa nak bimbing kita? Siapa nak bawa kita? Muhammad dah tak ada. Sebahagian daripada mereka menjadi kafir. Sebahagiannya menjadi sesat. Itu yang kata Musalamah. Musalamah bin Kazab itu telah pun mengaku dirinya sebagai Rasul. Mengaku dia kata dialah yang jadi Rasul. Kemudian kalau siapa ikut dia, tak payah banyak zakat. Tak payah bersolat. Tak payah buat apa yang Muhammad suruh. Sebab Muhammad dah kata, syariat dijalankan apabila ada Muhammad. Tapi apabila wafatnya Muhammad, Muhammad dah tak ada, maka syariat terhenti. Jadi ikutlah. Pakat-pakat nak ikut. Sebab manusia ini bersifat nak cari jalan mudah. Asal ada jalan mudah, dia pernah ikut. Maka ini menjadi satu tanggungjawab kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memerangi puak-puak yang macam ni. Yang mana dalam syahadah mereka sudah tidak ada wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dah tak ada dah. Cuma ada syahadah alla ilaha illallah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tunggal dan tidak ada Tuhan melainkan dia. Dan menolak sebab apa? Sebab apa Muhammad tak layak disebut sebagai Rasulullah? Sebab dia mati. Mati tu bukan Rasul. Kerana pada anggapan mereka Rasul kena hidup sepanjang zaman. Walhal kan Rasulullah dah beritahu, aku ni manusia biasa. Makan, minum, tidur, sakit. Hidup dan mati. Tapi ini bila mana keadaan manusia dalam kebingungan dengan kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam, masuklah orang ambil kesempatan. Puak-puak yang jahiliah ni masuk, kata Muhammad ni bukanlah Rasul, bahkan dia telah pun tinggal wasiat. Jadi zakat tak payah buat pulang. Kita kerja susah payah, teruk-teruk kita kerja, dapat harta kita kumpul. Tiba-tiba kita nak kena pergi bagi dekat orang miskin yang tak mahu kerja, yang tak ada apa. Jadi tak payah banyak zakat. Jadi itulah berdasarkan daripada hadis ini tersebut, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun mengambil ia sebagai satu kekuatan, satu motivasi untuk Abu Bakar As-Siddiq mengemukakan alasan perbuatan dia. Dia terus berperang. Dia terus berperang dengan puak-puak ni dan membunuh Musalamah bin Kazab. Sebab apa dia kata benda ni benda yang sesat. Kalau dibiarkan, dia akan lebih sesat dan lagi menyesatkan. Dan Alhamdulillah hasil daripada mujahadah para sahabat satu ketika dulu tertegaknya Islam sampai kepada hari ini. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam dah wafat. Lepas tu sampai Sayyidina Umar tanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, hang nak buat macam mana dekat puak tak mau bayar zakat?
dekat pok yang tak sembahyang. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kita kena perang sungguh-sungguh. Kalau dengan cara cakap dia pun tak mau buat, kita kena buat dengan cara perbuatan. Itu yang berlaku peperangan tu. Selepas wafat Rasulullah. Walaupun Islam itu tertegaknya di atas kedamaian, tetapi oleh kerana puak-puak yang dah tahu, yang faham, yang wajib, faham yang haram, tapi nak buat juga, orang tu buat kita perang. Udah abang dah kat hampa, benda ni tak boleh buat. Haram. Tapi hampa nak buat juga, masa ni kena ambil tindakan. Kerana sesungguhnya zakat itu wajib, solat itu wajib, puasa itu wajib. Jadi dia kata sampai dia perbuat, baru kita berhenti. Sampai dia ikut bersyahadah, bukan sekadar bersyahadah, tetapi menunaikan solat. Bukan sekadar menunaikan solat, tetapi juga menunaikan zakat. Jadi kata baginda SAW, kalau dah dia perbuat tiga-tiga tu, bersyahadah, yang keduanya mendirikan solat, yang ketiganya menunaikan zakat, kata Nabi SAW, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ, bila mereka semua buat ketiga-tiga perkara yang telah aku perintahkan itu, asamu minni dima'ahum. Apakah yang dimaksudkan asani minhum dima'ahum? Yang ni dia kata, sesungguhnya mereka itu akan terpelihara. Asani. Terpeliharalah daripadaku, yakni daripada diperangi. Apa dia? Dima'ahum, darah mereka tu. Kita tak boleh sewenang-wenangnya menumpahkan darah orang. Wa amwalahum, tak boleh merampas harta mereka. Illa bihaq, kecuali dengan kebenaran al-Islam. Dengan kebenaran Islam. Apa dia? Walaupun dia mengucap kalimah syahadah, walaupun dia mendirikan solat, walaupun dia mengeluarkan zakat, tetapi dia berzina. Kalau dia berzina, darah dia tak halal juga. Dia berzina pula dengan isteri orang. Dia pula suami orang. Ataupun dia berzina dengan suami orang. Dia pula isteri orang. Yang dia kata, illa bihaqqil Islam. Maka darah dia tak terselamat juga. Apa hukumnya? Dia wajib dibunuh. Wajib dibunuh. Kalau kata yang berzina itu adalah di kalangan yang sama-sama bujang. Sama-sama bujang. Maka darah dia tak terselamat juga. Pasal apa? Sebab mereka melakukan zina. Satu perkara yang fahisyah. Wa maqta asabilah. Yang paling-paling keji di jalan Allah. Paling buruk di jalan Allah. Jadi disebutkan mereka tak terselamat. Mereka akan disebat dengan 100 kali sebatan. Itu yang disebut ni. Illa bihaqqil Islam. Kecuali di dalam kebenaran Islam. Ada Islam membenarkan. Walaupun kamu mengucap kalimah syahadah, bersembahyang, mengeluarkan zakat, pergi haji 456 kali pun, sekalipun, jikalau kamu melakukan perkara-perkara yang salah di sisi Allah, seumpamanya dia bunuh orang, maka darah dia tak juga diselamat. Dia wajib dia qisas, dibalas bunuh. Itu yang dikata bihaqil Islam ni. Wa hisabuhum ala Allah. Dan yang disebutkan lagi, dia kata, dan perhitungan mereka terserahlah kepada Allah Ta'ala. Hanya Allah sahaja yang mengetahui, kita serahlah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita disebut di sini lah, kita ni hanya boleh orang, perintah orang buat secara zahiriah. Kita suruh dia sembahyang secara zahiriah. Kita suruh berpuasa secara zahiriah. Tapi secara batiniah, wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Allah lah yang menghitung. Kita tak boleh kata puasa hang tak diterima pasal hang puasa tak makan dan tak minum. Tapi mata, mulut, macam-macam lagi yang kata. Maka tak terselamat juga. Kemudian kita kata sembahyang tak sah sebab hang tak khusyuk. Jadi kita tidak boleh menghitung, menilai apa yang ada dalam hati dia. Amalan itu amalan kerja hati. Amalan kerja luar ni kita nampak. Nampak dia sembahyang. Tapi kita tak boleh kata, tak sah sebab tak khusyuk. Kita tak boleh nilai. Itu yang disebutkan. Wa hisabuhum, perhitungannya ala Allah Ta'ala.
biarlah Allah sahaja yang menghitungkan. Apabila kita tak tahu, dalam dalaman kita tak boleh tahu. Bahkan kita tak tahu nak teka. Aku agak-agak dia tu semayang tak khusyuk. Mata dia melilau, tengok atas, tengok bawah. Hantau ke hati orang nah, di dalam macam mana? Dia tu puasa saja, puasa tak dapat apa. Bukan kerja kita. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Perhitungan itu adalah Allah saja yang tahu. Sebab tu bila orang tanya, macam mana dengan sembahyang dia lah? Macam mana dengan puasa dia? Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Perhitungan itu adalah tertentu kepada Allah Ta'ala. Namun kita suruh saja. Suruh tu suruh dengan sungguh-sungguh. Iaitu apa dia? Berjihad. Nah, okey. Kita memang tak mampu hari ini, kita tak mampu, bahkan kita perempuan yang memang tidak menerima pendidikan, cara berperang, nah, cara angkat senjata. Kalau orang bagi kat kita pistol atau senapan pun kita tak nak pergi petik tang mana. Tengok pun kita takut. Ha? Tapi kita boleh mendapat pahala berjihad fisabilillah ini dengan cara kita memudah carakan orang. Kita memudah cara. Contoh dia kita mungkin bukan seorang tenaga pengajar. Kita tak mampu nak mengajar. Kita jadi pelajar. Itu pun disebut sebagai jihad. Okey, kita tak mampu nak jadi pelajar. Sebab apa? Sebab kita sibuk mencari nafkah keluarga. Maka kita bantu bagi perbelanjaan untuk orang nak belajar. Sebab tu ibu ayah yang bekerja, dia tak ada ruang, tak ada masa untuk dia belajar. Tapi dia cari nafkah. Nafkah yang dia perolehi untuk anak-anak dia belajar. Pahala dia lebih banyak daripada anak yang pergi belajar. Sebab dia bekerja dan dia mudahkan cara anak dia belajar. Tak kira lah ilmu apa yang anak dia belajar selagi bukan ilmu mensyirikkan Allah. Kalau ilmu di akademik pun sama juga. Dia bagi ilmu yang bermanfaat. Kalau anak-anak tu pergi belajar ilmu matematik pun dikirakan berjihad juga. Dengan sebab apa? Sebab dia belajar nak mengira. Jadi kita tak mampu nak belajar. Kita memudah carakan orang untuk belajar. Itu juga dianggap sebagai jihad. Jihad orang yang bersungguh-sungguh. Kalau kata dia tak kerja, dia susah hati. Sat lagi anak minta nak beli buku, nak bayar iuran bulanan, nak tampung makan minum perbelanjaan tak cukup. Maka dia bekerja. Yang nak kerja lagi, kerja lah. Ada anak dua orang lagi tak lepas nak sekolah. Jadi itu mujahadah nama dia. Berjihad di jalan Allah. Pahala banyak, dapat pahala sedekah, dapat pahala perbelanjaan untuk orang berjihad fisabilillah. Okey, bila cerita tentang berjihad fisabilillah ni, bila Rasulullah cerita tentang pahalanya yang begitu banyak, maka para sahabat ni berlumba-lumba, berlumba-lumba untuk mengerjakan jalan kebaikan. Bagaimana cara? Kami nak ajak orang ke arah keislaman. Rasulullah kata, jumpa orang kafir, tunjukkan akhlak yang baik, sembang dengan mereka, ajak mereka. Esok jumpa ajak lagi, dan jumpa ajak lagi, sampailah mereka itu bersyahadah. Mereka buat, para sahabat buat sungguh-sungguh. Jumpa pujuk, sembang, macam kita lah jumpa, ajak belanja, makan, apa semua, tunjuk keindahan Islam. Akhlak Islam yang baik itu adalah akan menjadi contoh. Satu syiar kepada Islam adalah akhlak yang mulia. Makarimil akhlak. Tunjukkan kemuliaan sikap itu. Maka akan menarik orang kepada agama Allah Ta'ala. Sebab Islam itu dibentuk daripada akhlak yang baik. Dan kemudian tampillah dua orang kanak-kanak kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami juga ingin berjihad ya Rasulullah. Rasulullah tengok ni budak baru nak membesar. Bukanlah kecil sangat. Tapi baru nak membesar. Mereka adalah orang-orang Ansar. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak di antara penduduk-penduduk Madinah bahawasanya kita akan melancarkan satu peperangan. Kita akan diperangi. Kita akan diperangi. Kita terpaksa kena mempertahankan agama Allah ini daripada diperangi dan diperkotak-katikkan. Jadi dia kata, bertanyalah para sahabat siapa yang nak main perang kita. Masa tu Nabi baru sampai di Madinah. Lebih kurang dalam 2 tahun. Siapa yang nak main perang kita?
Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, iaitu sekumpulan tentera-tentera musyrikin Quraisy yang akan datang daripada bumi Mekah, yang diketuai oleh Abu Hakam, akan memerangi kita. Okey, Abu Hakam tu siapa dia? Abu Jahal, nah. Abu Jahal. Abu Jahal ni siapa tu? Abu Jahal ni dia sebenarnya dia bekas bisan Rasulullah. Ah. Yang mana Utbah dan Utaibah. Anak dia Utbah dan seorang lagi Utaibah. Dua putera Abu Jahal ni berkahwin dengan dua puteri Rasulullah. Siapa dia? Ruqayyah dan Kalsum. Utbah berkahwin dengan Ruqayyah, Kalsum berkahwin dengan Utaibah. Jadi apabila Rasulullah SAW menegakkan syiar Islam, Abu Jahal suruh cerai dua-dua beradik tu. Cerailah. Kembalilah kepada Rasulullah SAW. Sebab tu Rasulullah pun habis edah Ruqayyah, Rasulullah bagi kahwinlah dengan Sayyidina Uthman. Tinggallah Ummi Kalsum jaga adik, jaga mak dia yang sedang sakit. Kerana puteri sulung Rasulullah iaitu Zainab, Sayyidatina Zainab telah pun berkahwin. Jadi tinggallah Ummi Kalsum yang ketika itu menjadi kakak yang besar. Jagalah adik dan juga ibu yang sedang sakit. Sebab Sayyidatina Khadijah sakit dah masa tu. Okey, kita kembali balik cerita Rasulullah ajak berjihad ni. Jadi apa pun kata, kita tak ramai ya Rasulullah. Kan Islam baru berkembang di bumi Madinah. Tak ramai. Sikit sangat bilangan dia. Rasulullah pun himpun dapatlah 300. Satu orang. 300. Maaf, 311 orang. 311 orang. Tengok pula apa senjata yang kita ada untuk berjihad di jalan Allah ni. Untuk memerangi manusia ni agar mereka tidak terus mensyirikkan Allah. Apa senjata yang kita ada? Tak cukup. Kau nombok kulak lembing. Mereka kan ada orang Madinah ni. Mereka sebahagian besar penduduk Madinah ini bertani. Bok kulak lah. Kau nombok kulak cangkul. Kau nombok kulak tajak. Macam-macam lah bok kulak. Itulah senjata yang mereka miliki. Dan maka ada sebahagian daripada mereka ambil pelepah-pelepah tamar yang diasah menjadi runcing, menjadi tajam untuk dijadikan senjata. Lalu keluar dua kanak-kanak. Dua kanak-kanak yang memang berkawan rapat. Kanak-kanak ni satu nama Muaz bin Amar bin Jamud. Umur dia 14 tahun. Muaz bin Amar bin Jamud. Ingat nama dia. Seorang lagi kanak-kanak yang bernama Muawiz. Satu Muaz, satu Muawiz. Muawiz bin Afraq. Keluarlah dua kanak. Umur 13. Yang Muaz bin Amar bin Jamud ni umur 14. Yang Muawiz bin Afraq ni dia baru berumur 13 tahun. Minta izin kepada Rasulullah untuk berjihad. Jadi Rasulullah kata, hei, mudah sangat kot. Kecil sangat kot. Nak ajak masuk tak cukup balik lagi ni. Kalau lelaki 15 tahun baru sampai tempoh kematangannya. Jadi Nabi kata kecil sangat. Gaduh dia dua kawan. Dia pun bukan dua beradik. Tapi berkawan dengan begitu rapat. Nak ikut juga baginda SAW untuk berperang. Maka Rasulullah izinkan. Tapi kata baginda SAW, tidak ada jaminan keselamatan. Bila campur dua sahabat baik ini, menjadikan jumlah tentera muslimin di dalam perang ni 313 orang. Sikit. Sementara musyrikin Quraisy yang nak main tu 1000 orang. Kalau Rasulullah tengok daripada persiapan dengan pakaian perang pun tak lengkap, dengan senjata pun tak lengkap, dengan jumlah ataupun bilangan tentera muslimin yang begitu sedikit, kalau kita lah tak boleh menang. Pakailah kita, habislah kita. Tetapi tu dia kata wa hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan itu hanya sekadar dekat Allah saja.
Serah saja pada Allah. Campur mai dua berkawan ni tadi, menjadikanlah 313 orang. Maka masa nak keluar tu, mak pak budak-budak ni memang berbangga. Mak tu seronok pasal Rasulullah terima walaupun seorang umur 13, seorang umur 14. Rasulullah terima. Ini dipanggil peperangan Badar. Nah, berlaku bulan Ramadan. Ah, bulan puasa. Tahun, mereka baru berpuasa tahun kedua. Berlaku di Lembah Badar. Badar ni dia macam satu wadi. Satu wadi ni satu lembah berair yang tak banyak mana lah. Jadi Rasulullah memilih tempat tu untuk mempertahankan bumi Madinah dan mempertahankan syiar Islam daripada diceroboh oleh musyrikin kafir Quraisy. Jadi dalam perjalanan nak pergi ni seronok dua berkawan ni. Dalam perang Badar ni saya nak fokus tentang jihad dua orang adik ni. Dua bersaudara ni. Jadi mereka berjalan ikut Abdul Rahman bin Auf. Siapa Abdul Rahman bin Auf? Kita tahu seorang sahabat yang paling kaya, dermawan. Sampai hari ni tak jumpa lagi jutawan macam dia. Bahkan kata Rasulullah, mungkin sampai kiamat takkan jumpa jutawan seperti Abdul Rahman bin Auf. Punya hebat dia. Dia punya perbelanjaan dia di jalan Allah. Dia tak ada apa. Jadi dia ikutlah. Kalau dalam bahasa kita, dia panggil pakcik lah dekat Abdul Rahman bin Auf ni. Abdul Rahman bin Auf ni kata, hampa ni kalau mati, mati kata lah. Lebih kurang bahasa macam tu. Tapi dia taklah kata mati kata kat dia apa tu. Bahasa yang lebih kita mudah faham. Hampa dua-dua orang ni kalau mati, mati kata lah. Dah lah budak-budak. Ada ilmu peperangan pun tak ada. Kami berlawan daripada kecil dengan cara permainan. Kami juga ikut baginda sallallahu alaihi wasallam bermain panah. Mereka ikut. Tapi ikut budak-budak. Orang tak berapa nak taruh harapan sangat. Jadi berlakulah. Ceritanya berlakulah peperangan Badar. Peperangan Badar ini bersifat menegakkan Islam. Menegakkan Islam. Mentauhidkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Memerangi penyembah-penyembah berhala. Jadi inilah. Umirtu an uqatilan nas hatta an yashhada an la ilaha illallah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai bila? Sampai dia mengucap syahadah. Kita berhenti. Kita tak payah bunuh dia. Jadi, mereka pun dapat satu tiupan semangat yang begitu berkobar-kobar dalam diri mereka. Berperang, berlakulah peperangan yang begitu sengit. Bayangkan, 1,000 orang lawan dengan 313 orang. Dan dalam 313 orang, ada 2 orang budak. Berlawan bukan main budak-budak ni. Walaupun luka bercalak balak pada badan mereka. Mereka berperang, terus berperang. Adalah pedang kecil saja dekat mereka tu. Lepas tu, dia pergi kata dekat. Dia nampak dalam kumpulan musuh yang begitu ramai tu. Ada satu kelompok ibarat yang sedang bergerak. Kata mereka tu apa yang rendang. Macam mana pohon tu. Macam pokok yang rendang. Rupa-rupanya tentera musyrikin Quraisy sedang menjaga, mengelilingi seorang lelaki yang bernama Abu Jahal. Ketika ni, Ikrimah, anak kepada Abu Jahal. Ikrimah kata, jangan benarkan sesiapa menyentuh kulit bapa aku. Kulit pun jangan bagi sentuh. Jadi, mereka yang punya jaga ni, perisai dikelilingi dengan pakaian yang cukup lengkap, dengan tentera-tentera penuh. Siapa pun tak boleh hampir. Siapa pun tak boleh hampir. Lepas tu, dia bertanyalah kepada Abdul Rahman bin Auf tu siapa? Lepas tu Abdul Rahman bin Auf kata, itulah Abu Hakam. Yang ni yang kami nak cari. Yang ni yang kami nak cari. Orang inilah yang mengeji, yang memaki hamun, yang menyiksa orang-orang Islam, yang memfitnah baginda sallallahu alaihi wasallam, yang menyiksa jiwa dan raga baginda sallallahu alaihi wasallam. Orang inilah yang kami nak cari. Kata Mu'az bin Amr bin Judah dan juga Muawiz bin Afraq itu tadi. Jadi tunggu dia kata. Lebih kurang kata, pakcik tengoklah kami nak pergi bunuh dia. Macam mana nak pergi? Tak boleh nak tembus. Benteng pertahanan manusia yang begitu ketat. Ada di sekelilingnya. Bergerak ibarat macam pohon yang rendang. Punya ramai. Berkeritam orang punya jaga dia. Kita boleh masuk.
Kita celah-celahkan mereka. Ni yang katakan orang yang bermujahadah ni. Berjihad fisabilillah sungguh-sungguh. Celah, 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 celah. Dapat masuk dua bersaudara ni. Ya? Kata Muaz bin Amar yang umur 14 tahun tu. Ya? Muaz bin Amar bin Jamuh. Ingat nama dia. Ataupun Jumuh pun betul, Jamuh pun betul. Okey. Aku pipi dia kata aku cantah betih dia. Dia cantah betih. Dia tebas. Dia sebut tebas. Nah, dalam bahasa Arab sebut tebas. Kita kata cantah lah. Dia cantah betih Abu Jahal. Bila kena pada betis Abu Jahal, apa jadi? Kita kata terkendon lah. Kalau dalam bahasa yang mudah kita faham, jadi terkendon. Berdarah. Putih orak dia. Tapi tak putih kaki. Ha? Kemudian, mai lagi seorang sahabat yang bernama Muawiz bin Afra' ni, dia pergi sebelah lagi betik. Maka melututlah kedua-dua kaki. Berceridau lah. Sebab apa? Sebab itu yang dikatakan di dalam peperangan Badar. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ada 20. 20 orang. Semua nampak atas bukit tu Talhah. Nampak di medan ni Talhah itu, Talhah itu. Talhah bin Ubaidillah. Subhanallah. Sampai Rasulullah kata, berapa orang ni? Dia ada seorang saja. Tapi nampak 20. Tak mana juga dia, tak mana juga dia. Rupa-rupanya Allah Ta'ala kirimkan para malaikat untuk sama-sama membantu dalam peperangan tu. Sahabat-sahabat nampak hebat berperang. Walaupun pakaian tak cukup, senjata tak cukup, persiapannya tak cukup. Tetapi begitu hebat. Tu yang sampai Rasulullah letak kepada gelaran kepada Talha bin Ubaidillah dengan satu gelaran, iaitu Garuda Allah. Dia digelar sebagai Garuda Allah. Begitu hebat cara dia berperang lah. Macam mana pahlawan Islam. Kalau kita bayangkan cara mereka berperang, 300 nak lawan dengan 1000 ni. Kemudian dua kanak-kanak ni boleh menerobos masuk di dalam kumpulan manusia yang begitu hebat, yang begitu rapat punya jaga. Sampai dia kata, kulit pun jangan bagi luka. Rupa-rupanya kulit tak bagi luka, dia bertebas kaki dua-dua belah lah. Tersungkur sudah Abu Hakam. Bila tersungkur Abu Hakam, Ikrimah. Ketika ni Ikrimah belum lagi Islam. Ikrimah di antara sahabat yang terakhir memeluk agama Islam sebelum Nabi wafat. Ya, nak Abu Jahal lah. Kemudian dia tengok-tengok budak dua-dua orang ni pergi. Budak dua-dua ni memang nak serah diri, nak syahid. Kalau kami balik, kami menang. Kalau kami tak balik, kami mati. Dua saja tujuan mereka kalau berperang. Kalau nampak kami balik tu, Islam menang. Kalau tak nampak kami tu, mati. Pesan lagu tu lah kat mak mereka. Jangan doa selamat pergi, selamat kembali. Tak ada dah. Tak ada dah ucapan. Memang tak pernah ada kalau mereka kalau berperang. Kemudian, bila Ikrimah tengok ayah dia dah kena tebas dua-dua kaki, dia mai daripada arah belakang. Dia tetap. Dia tetap siapa? Dia tetap Muaz bin Amar bin Judah. Yang hak umur 14 tahun tu. Dia tetap sehingga tangan Muaz bin Amar bin Jabal itu, bin Judah itu, jadi macam nak terkulai-kulai. Terkulai-kulai, yang tersangkut adalah kulit. Kulit saja yang tak putih. Tangan dia dah terkulai. Jadi membuatkan dia payah nak perang. Kita ni kalau tangan kena pisau, datang bawa tangan tu kena pisau. Tangan dia dah terkulai lah. Tangan di sebelah kiri yang terkulai-kulai. Menyebabkan apabila dia bergerak, tangan tu jadi macam kacau. Sebab tangan tu dah tak boleh bergerak. Dia dah terkulai. Yang sangkut hanya kulit. Bukan tulang, tapi kulit. Lepas tu dia kata, bagaimanakah cara untuk aku agar tangan ini tak mengganggu? Dia pijak tangan tu. Dia pijak tangan tu, dia tarik kulit tu yang duk terkulai-kulai, duk tersangkut lagi tu. Bagi putus terus senang. Terus berjuang di dalam jalan Allah. Tujuan untuk menegakkan kalimah Allah. Sampailah akhirnya mati Abu Jahal di tangan dua kanak-kanak ni. Habis selesai peperangan. Ingatkan mati, rupanya main seorang tu luka parah. Yang tangan terkulai-kulai tu baru rasa sakit.
Mai tunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi tahu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami dah bunuh Abu Jahal." Rasulullah ni cuba nak uji dua-dua orang ni. Betul ke? Betul ke hampa bunuh? Mana bukti? Buktinya Abu Jahal dah mati. Tapi macam mana nak kata hampa bunuh? Ada darah di pedang kami. Dia bawa pedang tu tunjuk kat Rasulullah. Rasulullah kenal sangat-sangat darah Abu Jahal. Dia beradik dia, nah. Pak melakan dia juga, kan? Ya, kata Nabi SAW, sesungguhnya kamu adalah di antara pahlawan Islam yang telah membunuh musuh utama. Musuh utama dalam Islam. Siapa dia? Abu Jahal. Telah pun dibunuh oleh dua orang sahabat ni. Seronok lah. Keseronokan. Walaupun hilang tangan sebelah. Walaupun badan luka parah dengan cala bala. Kata Nabi SAW. Mereka menjadi luka parah dengan sebab mereka tak cukup ilmu dalam peperangan. Tapi oleh kerana nak bermujahadah di jalan Allah, nak menegakkan kalimah Allah Ta'ala, kena perang. Islam dia takkan mudah dicari keli dengan orang. Tapi kalau hampa mai kacau dia, dia sentiasa terbuka untuk berperang. Dia takkan mudah-mudah pergi cari salah orang. Tapi kalau hampa mai cari dia, dia akan teruskan. Itu di antara dua sahabat ni. Dan apa berlaku pada Muaz bin Amar bin Judah ni? Dia besar dengan tangan yang satu. Tapi dia di antara sahabat yang paling hebat bermain lembing. Dengan sebelah tangan yang Allah Ta'ala jadi. Dan apabila ditanya kepada dia, mana tangan Muaz? Mana tangan Muaz? Dia akan jawab apa? Tangan dia dah pergi ke syurga. Tangan dia dah sampai ke syurga. Yakin di atas jihad fisabilillah. Itu yang berlaku kepada Muaz bin Amar bin Judah bersama dengan sahabat dia. Muawiz ni dia tak ada lah sampai cedera pada anggota-anggota dia hilang. Tapi luka parah lah pada sudut-sudut badan dia. Bahagian-bahagian yang besar terkoyak. Luka dengan luka yang panjang. Okey, hadis ini diriwayatkan daripada Imam Bukhari dan Muslim. Okey, kita baca tengok kesimpulan hadis. Berjihad menegakkan Islam adalah wajib. Wajib. Kita dengar Islam itu dihina. Islam itu diperkotak-katikkan. Islam itu difitnah. Kita wajib pertahankan. Setiap orang Islam hendaklah sanggup berjihad. Ini kena ada. Kena ada dalam diri kita. Setiap orang Islam hendaklah berjuang menghapuskan perkara yang karut. Perkara yang khurafat. Perkara hak merepet. Hak yang mengikut adat istiadat. Yang membawa kepada keburukan dalam kepercayaan. Ataupun kesesatan dalam akidah. Maka wajib kita perangi. Benda tu benda karut. Tak wajib kita taati. Islam sahaja agama yang benar. Yang ni kita kena yakini. Sebenar-benar agama adalah agama Islam. Manusia hanya mengetahui perkara-perkara zahir sahaja. Perkara batin terserahlah kepada Allah. Itu yang termampu. Kita hanya boleh nampak, yang boleh kita teka apa yang ada pada luar. Kalaulah kata dia duduk dengan kita, dia kata dia Islam. Dia sembahyang tapi hari ni dia tak sembahyang pasal ni selagi dia balik sembahyang di rumah. Okey. Yang tu terpulang kat dia. Tapi selagi dia duduk dengan kita tu kita suruh. Lain daripada tu tak payahlah duduk pergi mengendak di rumah dia tengok dia sembahyang ke tak, dia apa-apa ke tak. Yang tu hasbi Allah. Hisabuhum ala Allah Ta'ala. Serahlah kepada Allah Ta'ala. Kita tidak boleh nak ambil tahu sampai ke dalam-dalam. Kita tak tahu. Sesungguhnya kita tak tahu. Okey, macam hari ni dunia Islam ini dilanda dengan fitnah. Fitnah ni kita kata di kalangan para ilmuwan, tuan-tuan guru. Jadi kita yang bukan tuan guru ni, kita tuan garu saja ni. Bila kita dengar perselisihan pendapat di kalangan para guru, orang-orang hebat. Kau ni buat kelak hadis, buat kelak ayat Quran. Kau ni buat kelak hadis, buat kelak ayat Quran. Kau ni buat kelak nas. Kau ni buat kelak nas. Jadi kita ni dia duduk tengah-tengah ni. Yang mana satu yang betul ni. Ustaz ni cakap macam ni. Ustaz ni cakap macam ni. Aku duduk tengah ni. Yang mana satu yang betul ni. Allah. Ihdinas siratal mustaqim.
Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang terbaik. Pilihlah jalan yang benar. Macam mana nak pilih dah tak tahu. Dah tak tahu. Tengok apa yang ada dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis yang kita duk belajar hari-hari ni, beramallah dengan yang tu. Jangan lebih-lebih kalau dah tak tahu. Ha? Jaga macam Rasulullah kata, syahadah jaga bagi elok, semayang jaga bagi elok. Ha? Kemudian bila puasa, puasalah. Bagi elok macam mana yang Nabi ajak. Kalau bermampu, buatlah zakat. Kalau mampu, buatlah haji. Nah, haji ni dia kata tak kena perang. Kalau tak mampu buat haji, tak kena perang. Dengan sebab dia Allah Ta'ala bagi tempoh. Ha? Begitu juga dengan berzakat. Kalau tak mampu, tak payah keluar zakat. Tapi kalau mampu, kena perang juga. Kena perang. Begitu juga dengan berpuasa. Di depan kita dia tak makan, belakang kita dia makan. Itu serah ke Allah Ta'ala lah. Kat kita dia kata, puasa. Puasa dah, puasa. Tapi saat lagi dia makan, dia minum. Itu serah pada Allah lah. Yang mana yang kita tak mampu, kita serah pada Allah. Yang mana yang kita mampu, maka kita akan perangi dia. Itu yang kata Rasulullah. Hak yang puasa ni, tangkap penjara saja dia. Denda je, jangan bagi dia makan. Itu. Tapi kalau tak sembahyang tu, kena sungguh. Kita kena suruh macam kita anak-anak kecil. Kadang-kadang kita tengok cara pendidikan kita tak berapa nak betul. Umur baru 5 tahun. Mak dia paksa anak tu suruh puasa juga. Tak semayang tak apa. Tak salah, tak apa. Kesian dia puasa hari ni. Tak suruh dia semayang. Walhal semayang tu wajib suruh. Puasa tu tak wajib lagi. Tapi kita silap. Puasa tu, puasa setahun sekali. Kena suruh. Bangga abang kat orang. Tu puasa tak tinggal tu. Tapi budak tu tak semayang. Sedih Sebenarnya kena suruh semayang. Lepas tu baru suruh puasa. Silapnya kita dalam pendidikan agama Islam. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Duk gah cerita tu, baru 5 tahun puasa tak tinggal. Tak tahu dia duduk pemborong, dia punya minum. Berkolah dalam bilik ayah, tak tahu. Lepas tu ni, suruh dia semayang dulu. Puasa, suruh pelan-pelan. Ini yang maksud hadis yang kita baca pada pagi ini. Wallahu'alam. InsyaAllah. Alhamdulillah. Yang baik itu Allah punya. Yang tak baik itu saya punya. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya Kak Syam. Silakan. Kita lihat orang Palestin kan. Mereka untuk menegakkan Islam tu dia membali batu-batu tu. Jadi adakah mereka tu dikira berjihad dengan hanya seketul batu tu Ustazah? Allahu Akbar. Terima kasih Kak Syam. Soalan yang cukup indah. Kak Syam tanya pun saya rasa naik seram belum rumah Ya, Kita tengok penduduk-penduduk Palestin yang berperang hanya dengan menggunakan batu. Baling batu saja. Itu yang termampu. Kenapa? Mereka tak ada senjata, mereka tak ada peluru, tak ada senapan, tak ada pistol. Tapi penduduk walaupun sekecil-kecil, budak-budak tu pun nak angkat batu, nak baling juga. Okey. Mereka ambil daripada mana ilham ni? Mereka ambil ilham ini daripada surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala cerita tentang seorang kanak-kanak yang berusia 9 tahun yang berperang dengan seketul batu. Berperang dengan jalut. Berperang dengan jalut di bumi Palestin juga. Benda ni berlaku di dalam bumi Palestin. Allah Ta'ala rakam cerita ni dalam surah Al-Baqarah. Dia buat apa budak tu? Dia baling dengan batu. Kena Masya Allah yang punya kuat ketika tu jalut punya kuat lah. Siapa pun tak boleh bunuh dia. Semua orang takut. Sampailah ditawarkan siapa yang boleh bunuh jalut ni, dia akan jadi raja. Budak ni umur 9 tahun yang keluar ikut sama berperang ni. Macam cerita budak Muaz dan Muawiz tadi tu lah. Tapi yang ni lagi muda. Dengan batu di muka bumi Palestin dia ambil. Dengan kalimah Allah dia baling jalut tu. Kena di dahi mati. Jalut tu tu umur berapa? Umur 9 tahun. Yang kena balin tu? Yang kena balin tu tuan merga dah. Dia panglima perang. Kebai. Bunuh memang tak makan. Tapi dengan batu. Mati. Dengan izin Allah. Mampu itu. Budak tu tahu siapa? Budak tu tahu dah siapa? Nabi Allah Daud alaihi salam.
Jadi mengambil ilham, inspirasi daripada kisah ini, maka kanak-kanak Palestin menggunakan batu dengan kalimah Allah memerangi musuh Allah, iaitu di kalangan Yahudi Bani Israel. Wallahu a'lam. Terima kasih Terima Kak kasih Syam. Ustazah. Terima kasih Itu Ustazah. juga Terseram dianggap rumah sebagai saya. ya betul betul. Syahid Terima kasih jihad Ustazah. fisabilillah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Yang tadi Talha bin Ubaidillah tu, dia salah seorang sahabat Rasulullah yang dijanjikan syurga kan Ustazah? Iya, Dia betul. dia wafat di dalam peperangan Uhud ya. Ya, betul. Betul. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Nasib. No? InsyaAllah kita ada rezeki habis sama yang ni, kita akan baca tentang 10 sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang dijamin syurga. No? Kita akan baca kitab tu. Nah? InsyaAllah. Minta Allah Ta'ala bagi kita panjang umur. Nah? Ada rezeki kita jumpa dalam kisah para sahabat Syababur Rijal Rasulullah SAW, iaitu pemuda yang berada di sekeliling Nabi SAW. InsyaAllah. Terima kasih Niza. Dia dimakamkan di area Uhud ya Ustazah? Uhud. Di area Ya, Bukit Uhud. betul dimakamkan di area Bukit Uhud. Dan Tapi itu package umrah dia orang tak bawa ziarah Ustazah di Bukit bawa. Uhud tu. Bawa. Dia tak di makam Ubay Talha ni. Dia sebab dia duduk di atas. Dia di atas. Yang ni 70 syuhada sebenarnya, yang mana yang dimakamkan di atas, dia pun turun mai letak di medan 70 syuhada tu. Jadi kita pergi ziarahkan, depa tak letak batu nisan macam di Malaysia kan, dia cuma letak lapang situ. Kita tahulah di situlah makam para 70 syuhada Uhud yang berada di tengah-tengah medan Uhud tu nah. Okey. Tak ada lah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, Kak Simah kah? Ya. Ya, silakan Kak Simah. Ya. Anak berdua tadi kan Muaz dan Muawiyah tu kiranya dia membesar sehingga menjadi pahlawan Islam lah kiranya. Ya, betul Kak Simah. Terus membesar. Di antara yang disebutkan, depa ni di antara yang tak mati di medan perang. Tapi mati sakit tua. Punya nak mati dah di medan perang tau. Tiap-tiap kali keluar perang. Mudah-mudahan kali ni syahid. Tapi tak syahid di medan perang. Syahid di rumah. Sebab apa? Allah Ta'ala dah bagi dah syahid bila setiap kali dia keluar tu kan. Sebab tenaga mereka diperlukan dalam Islam. Walaupun dengan satu tangan. Musuh cukup gerun kat dia walaupun dia satu tangan. No? Hebat sahabat-sahabat Rasulullah. Macam mana Rasulullah didik mereka kan? Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okey noh. Kalau tak ada apa-apa soalan dah, saya tutup dulu nah. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rizqna qabla al-mauti taubatan wa 'inda al-mauti syahadatan wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Ustazah.